Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi 2 Ogos 2023 bersama dengan saya Syairul Islam. Saudara, Malaysia boleh menjadi ketua ekonomi dalam negara Asia dan mencapai prestasi baik seperti yang pernah dicapai ketika era 90-an. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ke arah itu Malaysia harus menjadi kreatif dalam struktur ekonomi dan kekayaan negara dapat dimanfaatkan oleh semua golongan rakyat. We have slided downwards. In the last 20 years, we have not actually recovered. But with the comprehensive and meticulous plan to address these challenges, long-term issues relating to competitiveness, to ensure that Malaysia become an attractive destination for foreign investments and encourage domestic investments. Beliau berkata demikian dalam ucapannya di Persidangan Cukai Kebangsaan 2023 di Ibu Negara. Menurut Datuk Seri Anwar lagi, bagi mencapai tujuan ini, Malaysia harus berjaya menangani isu semasa termasuk kos sara hidup selain mengamalkan tabik urus yang baik tanpa sebarang ketirisan dan menjunjung prinsip penyayang, belas kasihan dan rahmah. Saudara, pemberkasaan pendidikan serta latihan teknikal dan vocational TVET perlu bagi melahirkan graduan lebih terlatih sekaligus menikmati gaji yang lebih baik. Menurut Perdana Menteri, beliau tidak berpuas hati dengan gaji diterima graduan berkemahiran berkenaan yang secara umumnya masih di bawah RM2,000. Target kita lulusan TVET dan Institut Kemahiran seperti IKM, Giat Mara ni sepatutnya mencecah lebih daripada RM2,500 sehingga RM3,000. Untuk itu, ada rencana sekarang dan saya minta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, Pengerusi Kerajaan Tunkuasa untuk beri recommendation untuk perbaiki. Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar Kuantan di Kolej Kemahiran Tinggi Mara yang turut dihadiri Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Pada program sama, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan khas RM5 juta bagi membaiki semua kerosakan di institusi Mara dan TVET di seluruh Pahang. Ini juga terpakai di mana-mana bawah Mara. Ada apa lagi, Giat Mara, IKM, TVET yang mana ada di bawah Mara di Pahang. Inilah Pahang dulu. Ya, nanti kita peruntukkan untuk Pahang saja kemudahan-kemudahan ini kita belanja RM5 juta. Wow, itu dia. Terima kasih. Seluruh Pahang nanti besar. Bantuan khas penghargaan RM300 kepada penjawat awam dan RM200 bagi pesara kerajaan akan dibayar 10 Ogos ini. Pengumuman dibuat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam menerusi satu kenyataan. Sementara itu, pemberian kredit e-tunai RM100 kepada golongan dewasa berusia 21 tahun ke atas dalam kalangan B40 serta M40 akan dilaksanakan suku keempat tahun ini. Menurut kenyataan yang dimuat naik menerusi Facebook rasmi Kementerian Kewangan, bantuan yang diumum Perdana Menteri itu sedang diperinci Kementerian dengan pihak berkepentingan. Bantuan e-tunai itu memberi manfaat kepada lebih 10 juta penerima. Kestabilan politik dan ekonomi yang kukuh mampu menjadikan Malaysia berada dalam kedudukan sebagai kuasa tengah yang berpengaruh di rantau ini. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Malaysia mempunyai kelebihan kerana berada di kawasan strategik dan mengamalkan polisi pragmatis terhadap cabaran geopolitik. Beliau juga percaya rangka ekonomi madani yang diperkenal oleh Perdana Menteri boleh memberi impak positif meningkatkan ekonomi negara dan taraf hidup rakyat. Supposed to open economy, and therefore any move by our economic policy must be dictated by
what is happening around us, including the international economy situation. So it is very important for us to correlate the Malaysian economic Madani as to the international economy as well. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam rancangan naratif khas di TV1. Mengintegrasikan keamanan dalam latihan ketenteraan serantau amat penting. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, elemen tersebut perlu dalam usaha memastikan kestabilan dan keamanan yang berpanjangan di rantau ini. Penganjuran mesyuarat ketua-ketua universiti, kolej, institusi pertahanan ke-25 adalah medan atau platform sesuai untuk berkongsi pengalaman, pengetahuan dan kemahiran bagi membina keamanan sejagat. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan forum tersebut di Ibu Negara. Ia disertai oleh 27 buah negara termasuk negara-negara ASEAN dan negara-negara rakan dialog. Forum itu merupakan platform bagi membincangkan isu-isu keamanan dan keselamatan dalam kalangan institusi ketenteraan di wilayah Asia Pasifik. Tiada sebarang rancangan untuk menarik balik subsidi yuran pelajar tempatan di institusi pendidikan tinggi awam seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ia selaras komitmen kerajaan untuk memastikan semua rakyat tidak tercicir dalam mendapatkan akses pendidikan tinggi. Misalnya, kalau kita lihat contoh-contoh program-program pengajian ekonomi sebagainya. Kita dapat lihat kalau kos sebenar mungkin untuk 4 tahun dalam 70-80 ribu, tetapi di universiti awam hanya 2-3 ribu. Kalau kerajaan akan teruskan subsidi yang diberikan kepada pelajar-pelajar tempatan yang menuntut dalam universiti awam. Secara keseluruhan, seramai 10,000 pelajar mendapat pengecualian bayaran yuran di universiti awam dengan nilai keseluruhan 30 juta ringgit bagi kemasukan pada tahun ini. 40 juta ringgit diperuntuk di bawah program baharu Akademi in Industry AIL, Sistem Latihan Dual Nasional SLDN tahun ini. Program melibatkan 200 syarikat menyediakan peluang pekerjaan kepada 20,000 anak muda lepasan sekolah dalam bidang perkilangan dan perbuatan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata dana itu bagi pembiayaan insentif penempatan pekerja, insentif lulus kekal dalam pekerjaan dan insentif pensijilan sekiranya pelatih kekal dalam pekerjaan sehingga 18 bulan bagi melayakkan mereka menerima sijil kemahiran Malaysia. Ini akan lebih menarik minat lepasan sekolah dan akan menyelesaikan masalah kecenderungan lepasan sekolah kita atau golongan muda yang tidak mahu menyertai TVET ataupun sektor pembuatan. Akademi in Industry membolehkan golongan muda dan rentan menyertai sektor pekerjaan teknikal tanpa perlu mempunyai kelayakan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Prestasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS diunjur bertambah baik tahun ini. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict, ia disokong usaha-usaha membantu pemulihan perniagaan dalam kalangan usahawan. Laporan 2022 prestasi PMKS itu jauh lebih baik daripada tahun 2021 selepas ekonomi dibuka sepenuhnya di Malaysia, dan saya amat yakin 2023 ini akan lebih baik daripada 2022, terutama dengan adanya kestabilan politik, misalnya dengan kerjasama dengan negara-negara serantau yang lebih baik. Saya amat yakin ini membuka ruang yang lebih baik kepada ISIMI.
Beliau berkata demikian pada sidang media prestasi PMKS 2022 di Kuala Lumpur. Kerajaan sedang meneliti keperluan mewujudkan kerangka kawal selia bagi menangani isu berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI. Wujudan kerangka itu jelas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil wajar susulan penggunaan aplikasi generatif AI yang semakin meluas di negara ini. Memandangkan ia mungkin mempunyai kesan kepada pekerjaan ya, dan masa yang sama kalau kita lihat perkembangan terbaru di beberapa negara, ada penyedia perkhidmatan generative AI seperti ChatGPT yang telah disaman oleh kerajaan-kerajaan tertentu kerana isu perlindungan data. AI merupakan teknologi yang meniru kepintaran otak manusia dengan kemampuan untuk belajar memperbaiki mutu kerja dari semasa ke semasa sehingga dapat berfungsi lebih cekap dan sempurna bagi melaksanakan sesuatu tugasan. Bersua kembali. Dasar dan inisiatif negara adalah bersifat inklusif untuk segenap lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan bangsa. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan tidak pernah meminggirkan mana-mana kaum di negara ini. Don't be confused. This is our position. You like it or not, you support or not, we will never change that position to support every single citizen in this country. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah jelajah perpaduan PRU DUN ke-15 di Semenyih, Selangor. Ujar beliau lagi melalui kerangka ekonomi madani yang diperkenal berpotensi melonjak kedudukan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik. Di dunia ekonomi kita top 30. Kita naik. Ya, rakyat ramai yang pandai. Tanya Tesla, Elon Musk. Banyak negara pilih nak bagi insentif, bagi peluang. Tapi Elon Musk pilih Malaysia, Cyberjaya, Selangor. Ya. Bukan dia umum. Nak buat tak? Dia sebut saya bulan lalu, minggu sudah, wakil dia jumpa saya. Ya, kita dah beli kompleks besar di Cyberjaya untuk ibu pejabat Tesla dan kita jemput Perdana Menteri Malaysia untuk rasmi awal Oktober atau akhir September. Baik, sementara itu, dalam menghadapi musim pilihan raya umum, Dewan Undangan Negeri ke-15, ahli-ahli UMNO diingatkan supaya tidak melakukan sabotaj terhadap parti. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap ahli parti sekiranya terdapat laporan berlakunya unsur sabotaj. Saya ingin beritahu, ya, masa untuk menjadi duri dalam daging itu telah berlalu. Ini masa yang terbaik untuk kita bukan saja menyusun tapi menggerakkan jentera pilihan raya, menggamit sokongan bukan saja di kalangan ahli-ahli yang tegar, tetapi juga menyantuni rakan-rakan di dalam parti-parti Pakatan Harapan demi semangat kerajaan perpaduan. Beliau ditemui selepas menghadiri program santai bersama rakyat di pantai.
Isu agama, bangsa dan institusi raja 3R tidak sepatutnya dipolitikkan kerana ia hanya akan mencipta jurang yang lebih besar antara kaum. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, semua rakyat Malaysia perlu menerima hakikat bahawa negara ini dibina oleh masyarakat majmuk. Tumpuan seharusnya terarah kepada usaha untuk membina negara dengan ekonomi yang berkembang maju. Kita tahu bahawa suatu ketika dulu negara kita ni dari segi ekonominya di rantau Asia Tenggara adalah merupakan negara yang paling berkembang dari segi ekonominya. Dan sekarang ini kita dapat tahu bahawa negara yang dahulunya bawah daripada kita dari segi ekonominya sekarang ini telah mendahului kita lepas ke bawah. Dan saya fikir ini sebab kita banyak sangat politicking. Jadi sudah sampai masanya untuk kita sama-sama memikirkan bagaimana kita nak bawa negara ini ke arah yang lebih maju untuk rakyat di negara kita. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Pelancaran Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Pahang 2023 di dataran bandar di Raja Pekan. Bantuan RM1,000 kepada setiap jemaah haji dari golongan B40 memperkenalkan skim rumah sewa khas kepada golongan belia dan sumbangan komputer riba percuma kepada pelajar B40 yang memperoleh tawaran ke IPTA. Itu antara 50 manifesto perpaduan Pulau Pinang 2023 yang dilancarkan menerusi Gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN Negeri. Manifesto yang diperkenalkan merangkumi 16 tema utama seperti cakna kebajikan rakyat, suntikan pekerjaan berkemahiran tinggi, percambahan modal insan, perumahan untuk semua, memperkasakan golongan wanita dan belia dan penyeimbangan pembangunan kawasan luar bandar. Pembentangan yang dibuat pengerusi Jawatankuasa Manifesto Perpaduan Pulau Pinang, Zairil Kijuari, turut memberi penekanan kepada sosioekonomi rakyat dan keterjaminan rantaian makanan. Sementara itu, pengerusi PH Negeri, Chow Kon Yao berkata, kesemua manifesto berkenaan membuktikan kerajaan perpaduan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat di hadapan. Manifesto ini akan memperkasakan lagi negeri Pulau Pinang ke arah lebih gemilang dengan memastikan rakyatnya terus hidup dalam suasana aman, harmoni, berlandaskan kehidupan yang berkualiti. Beliau berucap selepas pelancaran manifesto perpaduan dan pengenalan calon-calon perpaduan negeri di Butterworth. Pembinaan Maktab Rendah Sains Mara MRSM Ulul Albab di Jeneri SIG perlu disegerakan bagi memacu pembangunan ekonomi bukan sahaja di kawasan Dewan Negeri Jeneri, malah daerah SIG secara keseluruhannya. Peruntukan bagi membina MRSM tersebut telah pun diluluskan sebelum pilihan raya umum PRU ke-14 lalu, namun ditangguhkan pembinaannya sehingga kini. Ketua UMNO Bahagian SIG, Datuk Muhammad Hizuri Abu Kasim berkata, beliau mahu MRSM tersebut dapat direalisasikan kerana ia bakal menjadi ikonik kepada pembangunan di kawasan Jeneri. Perkara itu akan dibawa ke pengetahuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk dipertimbangkan. Dia akan menjadi satu lambang. Pasal di Jeneri sini, kalau sebelah sini lah, di sini kita belum ada pembangunan fizikal yang nampak clear. Mula daripada Begio sampailah ke sini, kalau semua orang lalu tak ada apa pula. Berbanding di sebelah SIG, kita ada IKM, kita ada Giat Mara, kita ada sekolah menengah agama ni, kita ada PPD, kita ada hospital, kita ada segala. Tapi sebelah Jeneri ni tak ada. Sedangkan ni DUN dalam kawasan Menteri Besar sendiri. Jadi kalau dapat terbinanya MRSM ni Ulul Albab ni segera, saya rasa itu menjadi ikon permulaan kepada masyarakat di sini. Beliau yang juga calon Barisan Nasional BN bagi Dewan Negeri Jeneri mengadakan rawah mesra bersama orang ramai di Kampung Kura Jeneri SIG, Kedah.
Beralih ke perkembangan luar negara, perbuatan biadab dua lelaki membakar Al-Quran di luar parlimen di Stockholm meningkatkan kembali ketegangan antara Sweden dan negara-negara Islam. Salwan Momika dan Salwan Najim bertindak memijak dan membakar kitab suci umat Islam itu sehingga mencetuskan kemarahan di seluruh Asia Barat. Membantah perbuatan tersebut, sekumpulan penunjuk perasaan berkumpul mengutuk tindakan biadab itu. Mereka menjulang naskah Al-Quran sambil mengibarkan bendera Iraq serta mengutuk perbuatan Momika yang dilihat terus mengejek dan melakukan provokasi terhadap orang Islam. Kali ini Momika turut memijak gambar ulama Syiah yang juga pemimpin politik Muqtada Sadr. Momika dan Najim turut mengadakan protes sama di luar kedutaan Iraq di Stockholm pada 20 Julai lalu. Sekurang-kurangnya 20 maut manakala 19 lagi masih hilang dalam kejadian hujan lebat dan ribut di Beijing. Mangsa yang maut termasuk 4 di Mintogo serta 2 di Fangshan, iaitu daerah paling teruk terjejas. 4 lagi kematian dilaporkan di daerah Changping dan 1 di daerah Haidian. Seramai 19 mangsa yang dilaporkan hilang termasuk di Mintogo, Changping dan Fangshan. Taufan Daksuri telah mencetuskan hujan lebat berterusan di bandar itu sejak 29 Julai lalu. Ia merupakan hujan berserta ribut paling teruk melanda di bahagian barat, barat daya dan selatan bandar tersebut. Setakat ini kira-kira 127,000 penduduk di seluruh bandar itu telah dipindahkan. Sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh dan 40 yang lain cedera dalam pertempuran selama 3 hari di kamp pelarian Palestin Ain al-Helweh di selatan Lubnan. Menurut Agensi Kerja dan Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin UNRWA, pertempuran mula tercetus hujung minggu lalu. Pertempuran berlaku antara anggota pergerakan Fatah, Presiden Palestin Mahmud Abbas dan pejuang yang berpangkalan di kamp terbesar di Lubnan yang terletak di bandar pesisir pantai Sidon. Pengarah Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Lubnan, Dorothy Klaus berkata, UNRWA menggantung sementara operasi di kamp itu akibat pertempuran terbabit. 2 sekolah UNRWA mengalami kerosakan dan lebih daripada 2,000 penduduk Ain al-Helweh terpaksa melarikan diri. Ain al-Helweh kini menempatkan lebih 54,000 pelari yang berdaftar khas untuk rakyat Palestin yang dihalau keluar atau melarikan diri ketika Perang 1948. Beralih ke sukan, saingan Liga Hoki Remaja Malaysia 2023 bakal membuka tirai secara rasmi 3 hingga 19 Ogos ini. Ia akan menampilkan 28 pasukan lelaki dan 16 pasukan wanita berusia bawah 19 tahun yang akan merebut kejuaraan musim ini. Sebanyak 140 perlawanan akan berlangsung sepanjang Liga. Musim ini juga menyaksikan 4 venue rasmi bakal digunakan dengan Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil merupakan venue bagi kategori lelaki Division 1 serta aksi final bagi semua kategori. Liga ini juga pentas terbaik bagi menilai pemain yang akan mewakili negara di kejohanan Hoki Piala Dunia Remaja Lelaki 2023 Disember ini. Memang akan ada, kita akan tengok, kita akan perhatikan junior-junior ni untuk bermain lah untuk league ni. Jadi so I think everyone want to get their chance to play in the league, to shine. Maybe kita tak tahu musim tiba-tiba nasib orang tiba-tiba kena pick by coaches. Stadium Hoki Bukit Serindit Melaka pula merupakan venue bagi kategori lelaki Division 2 Zon Selatan dan Stadium Hoki Bertam Pulau Pinang bagi kategori lelaki Division 2 Zon Utara. Sementara itu, Stadium Hoki KPM Lembah Pantai Kuala Lumpur bagi kategori wanita.
Menteri Belia dan Sukan Henayuh lega apabila isu penganjuran Lee Tua Dilangkawi LTDL 2023 selesai. Ini selepas Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI bersetuju mengembalikan semula kejohanan berbasikal lebuh raya itu ke dalam kalendernya. Menurut Hana, kini tumpuan perlu diberi untuk menarik minat penaja. Saya harap sekarang kita boleh fokus kepada penganjuran tersebut untuk MSN dapatkan sponsor-sponsor. Kita memang menggesa sponsor yang mempunyai minat untuk cepat-cepat hubungi MSN kerana kita tak banyak masa lagi. Dan saya percaya MSN dengan kerjasama semua pihak kita boleh jayakan. Okay? So kita naklah untuk demi Malaysia ni kita kena jayakan kali ini. Beliau ditemui di Putrajaya selepas majlis penyerahan jalur gemilang kepada barisan atlet yang akan beraksi pada Sukan Commonwealth Remaja 2023. Dalam perkembangan lain, Hana telah melancarkan inisiatif Sukan Rahmah. Ia merupakan program kesinambungan daripada inisiatif Payung Rahmah bagi membantu rakyat kurang berkemampuan untuk membeli peralatan sukan dengan harga diskaun. Beliau berkata, inisiatif yang pertama kali dilancarkan Pasaraya Ion Big di seluruh negara itu menyediakan lebih 100 jenis peralatan dan pakaian sukan. Pembeli boleh menikmati diskaun antara 10 hingga 30% selama 10 minggu hingga 14 Oktober. Mengulas sama ada program berkenaan akan diperluas ke jenama pasaraya yang lain, Hana percaya KPDN akan sentiasa berhubung dengan lebih ramai vendor dan jenama rahmah ini terbuka kepada siapa sahaja yang menyahut seruan kerajaan. Jawatan kuasa ad hoc yang ditubuhkan bagi menyelesaikan kemelut dihadapi Persatuan Bola Sepak Perak PAFA akan meneliti beberapa isu utama sebelum mesyuarat agung tahunan AGM boleh diadakan. Ini termasuk status kelayakan ahli gabungan yang layak mengundi serta semakan kehakiman membabitkan persatuan itu. Pengerusinya, Datuk Seri Abdul Puhat Mat Nayan berkata, perkara tersebut perlu dirujuk dengan terperinci selain perkembangan mengenainya dilapor kepada Menteri Belia dan Sukan Henayuh serta Pesuruhjaya Sukan PJS. Pihaknya turut mendapatkan nasihat pegawai undang-undang PJS bagi memastikan segala keputusan yang dibuat adil. Semua ahli gabungan PAFA diberi tempoh 2 bulan bagi menyerahkan maklumat yang kena beri MYKB kepada PJS sebelum mesyuarat agung tahunan dapat diadakan. PAFA sebelum ini digantung 6 bulan susulan kemelut yang melanda persatuan tersebut. Ia berikutan wujud 2 kumpulan yang mendakwa sebagai jawatan kuasa sah badan induk itu. Saudara, berita pagi 2 Ogos 2023 berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.